Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada malam yang ke-18 daripada bulan Safar 1445 Hijrah. Kita sambung pada malam ini perbahasan kita di dalam suratul A'la, dan kita sampai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6, kami senantiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Ayat yang ke-6 daripada suratul A'la adalah merupakan suatu ayat yang memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi, walaupun dia seorang yang buta huruf, yang tidak boleh membaca dan menulis, tetapi Allah memberikan satu jaminan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat membaca Al-Quran
menghafaznya, dan Nabi tidak akan lupa tentang ayat-ayat itu. Tuan-tuan muslimat, sebelum kita melihat lebih lanjut ayat ini, pertama saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan muslimat, supaya tidak meninggalkan bacaan Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran adalah ibadah, dan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang Ansar daripada puak Aus, namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menerima Islam daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana Mus'ab bin Umair adalah merupakan sahabat Rasulullah yang Nabi kirim ke Yathrib 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, setelah berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama di Mina. Di kawasan kita melontar di Jamratul Aqabah, maka Nabi kirim Mus'ab ke Yathrib, ke Madinah, dan dialah yang menjadi perintis awal gerak kerja dakwah di Yathrib atau Madinatul Munawwarah. Maka telah Islam di tangannya beberapa orang pemimpin Ansar yang haibat. Di antara yang Islam di tangan Mus'ab adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, di mana haibat tak haibat Sa'ad bin Mu'adz, arasy Allah bergegar ketika matinya Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. Bergegar arasy apabila rohnya berpisah dari tubuhnya. Itulah Sa'ad bin Mu'adz yang peringkat awal mahu membunuh Mus'ab, kerana dianggap Mus'ab bakal memecah belahkan orang Ansar dengan agama baru yang dibawa, yakni Islam, sedangkan ia agama nabi-nabi dan rasul-rasul, cuma mereka anggap agama baru. Hampir dibunuh Mus'ab. Kalaulah tidak Sa'ad bin Mu'adz menggunakan akalnya setelah diminta oleh Mus'ab supaya mendengar terlebih dahulu. Agak-agak kalau aku cakap ni tak elok, aku berhentilah, aku tinggalkan Yathrib ini. Kalau aku cakap ni benda elok, kata Mus'ab, minta sungguhlah guna akal, fikir elok. Akhirnya saat Islam turut sama menerima Islam ialah salah seorang yang mati syahid dalam peperangan Uhud, Sayyidina Amru bin Jamuh, yang sebelumnya adalah penyembah berhala manat yang amat besar yang ada dalam rumah dia. Akhirnya dia terima Islam dan gugur sebagai syuhada di dalam medan peperangan Uhud. Turut menerima Islam. Ni cerita Quran, mukadimah dulu, nanti baru kita tengok ayat. Turut menerima Islam
adalah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu yang kita sebut tadi. Besarnya cerita membaca Al-Quran. Satu malam Usaid bin Khudair membaca Al-Quran. Tiba-tiba sedang dia baru start baca aja, dia mendengar kuda yang dia parking di luar, kuda milik dia melompat-lompat macam kena histeria. Lalu dia berhenti membaca. Dia intai tengok celah tingkap rumah dia, diam kuda dia. Dia sambung balik bacaan, melompat balik kuda dia, histeria kuda dia. Dia berhenti kali kedua dah, kuda dia pun diam. Dia sambung bacaan kali yang ketiga, kuda bertindak sama, melompat-lompat dan mengeluarkan bunyi seperti orang histeria, menjerit-jerit. Lalu Usaid bin Khudair merasa takut, tutup Quran, lenoh tidur. Besok jumpa Nabi, cerita ke Nabi, Nabi tersenyum, tabassam, Nabi tersenyum. Nabi kata, masakan kudamu tidak melompat kerana waktu engkau membaca Al-Quran, malaikat turun tidak berhenti dan kudamu melihatnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu kata baca Quran, rahmat Allah turun. Allahu Akbar. Kita tak ada lah sedang baca Quran, enjin kereta start sendiri. Tak ada. Siapa kita? Start sendiri, kita berhenti, mati enjin. Sudah. Lepas tu sambung baca, dia start sendiri balik. Tak ada. Siapa kita rokok tak berhenti lagi? Sembang derah. Kan? Rokok tak habis lempak lagi. Tak ada lah kitanya macam tu. Tetapi kita mesti faham, baca Quran walaupun sunat, berdosa tak kalau tak baca Quran? Tak berdosa, sebab baca Quran sunat. Balik hukum sunat boleh pahala, tak baca tak apa, tak dapatlah apa-apanya. Tapi bodohlah kita, rugilah kita kerana besarnya nikmat dan rahmat membaca Al-Quran. Baik, ayat ni, sanuqri'uka fala tansa. Allah kata kami akan sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad orang yang dapat membaca Al-Quran melalui perantaraan Jibril. Baik, mufassirin membahaskan ayat ini turun kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merasa risau. Nabi merasa takut kalau Quran yang dia baca terlepas dan hilang. Nabi ada perasaan itu. Takut hak dia baca tu dia tak ingat dah. Apa yang Jibril sampaikan pada dia, dia rasa nanti takut hilang. Sampai pernah, kalau kita rujuk dalam suratul Qiyamah, kan ada ayat, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Allah kata, janganlah wahai Muhammad terlalu cepat engkau menggerakkan lidah engkau ketika membacanya. Kenapa Nabi jadi begitu? Sebab Nabi nak cepat hafaz, Nabi takut lupa. Lalu Allah beri jaminan, jangan bimbang, sanuqri'uka fala tansa. Jangan bimbang, melalui perantaraan Jibril yang datang membawa wahyu.
Tuan-tuan muslimat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat cerita Jibril sekejap. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan orang-orang Yahudi di Madinah, ahlul kitab, golongan ahlul kitab yang kenal Nabi tapi banyak songeh. Bani Israel memang banyak songeh dengan para nabi, para rasul. Lalu berlaku dialog antara Rasulullah dan Yahudi ahlul kitab. Mereka reti Taurah dan Injil. Maka sembang punya sembang. Akhirnya Nabi tanya, mana satu malaikat yang kamu suka? Dan mana satu malaikat yang kamu tak suka? Nabi tahu dah perangai mereka. Lalu mereka menjawab, apabila mereka tahu Jibril mendampingi Rasulullah, Jibril sentiasa datang menyampaikan wahyu. Ketika Jibril duduk ufuqil a'la, di ufuk timur, di ufuk yang tinggi, lalu Allah perintahkan Jibril untuk turun, maka Jibril turun dengan pantas dan lajunya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Yahudi tahu teman baik Nabi Jibril. Lalu Yahudi jawab, kami benci Jibril tetapi kami suka Mikail. Buka dalam tafsir Al-Baqarah ayat 97. Sebab turunnya ayat 97. Bagaimana ketika mereka kata mereka benci kepada Jibril dan mereka suka kepada Mikail. Nabi kata, kenapa? Mereka jawab, Jibril ni memang leceh. Duk bawa wahyu, itu haram, ini tak boleh, sana tak boleh, kan? Makan ni tak boleh, buat ni tak boleh. Relax lah, dia kata life begin at 40. Bunyi pun hak sebelum 40 kita enjoy. Enjoy. Tak sampai 40 kolu. Tuan-tuan, Jibril kata mereka bawa bala, bagi mereka bala. Apabila Jibril mengangkat bumi kaum Nabi Lut dan menghempaskannya, bagi mereka Jibril ni tak ada kerja, bawa benda tak elok, terutama wahyu. Mereka kan pemakan riba, mereka kan kuat rasuah. Puak-puak Yahudi ni menindas dan menekan, beri pinjaman riba. Jibril bawa ayat, Allah perintahkan riba haram, itu haram. Oh, mereka tak suka, marah. Tapi kami suka Mikail, sebab Mikail ni bab rezeki, menumbuhkan pokok, musangking. Ni geng lah, entah ke darah. Bab makan kami geng dengan Mikail. Bab wahyu halal haram ni kami tak berapa minat. Ada Melayu perangai lagu tu, buat tak ada. Haram ni tak mau, ini tak mau, Islam mengongkong. Apalah hidup ni sekali aja, habis di kongkong. Itu tak boleh, nak kena tutuplah kepala macam-macam. Oh ya Allah, ya Tuhan, ada rupa sebahagian masyarakat teringu perangai Yahudi. Perangai Yahudi yang membenci Jibril. Mereka tak suka sebab Jibril bawa wahyu. Lalu Allah turunkan 97 Al-Baqarah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Al-ayah. Allah katakan, wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, ketahuilah Jibril tu tak ada kerja apa,
melainkan kerja dia nazzalahu ala qalbika biiznillah. Kerja Jibril ialah membawa turun ayat Quran dan dia bacakan, letak qalbika, di dalam hatimu. Apa Jibril kaca hampa ke? Tak. Jibril kerja dia bawa wahyu. Yahudi tak suka. Jangan perangai kita lagu tu. Dua beradik jawab dia. Tak suka perintah Allah, benci perintah Allah. Kan akhir zaman ni melampau dah orang Melayu ni. Sudah ada yang berani nak mencabar enakmen jenayah syariah Islam. Kan ada dah yang cabar, yang tak puas hati, bawa pi mahkamah. Kononnya jenayah syariah Islam ni susah, mengongkong macam-macam. Melayu tu ada yang berani dah buat statement, saya no hal punya sebab saya jadi imam pada suami saya. Mampus dia jadi imam bagi tok laki dia, steady ya sembang, tak ada rasa guilty, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa benda ni boleh cacatkan akidah dan keimanan. Selambur aja. Saya ni imam pada suami saya. Elok cerah masa depan, laki jadi makmum. Mampus. Oh, teruk betul tuan-tuan. Akhir zaman yang kita duduk. Allahu Akbar. Macam-macam yang kita lihat mutaakhir ini. Kebiadaban orang-orang Islam terhadap dinullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan perkara-perkara ini adalah sesuatu yang amat sensitif, di mana enakmen jenayah syariah ini diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri masing-masing dan ia mesti diterima pakai. Mesti. Tapi sudah ada yang berani mencabarnya. Muslimin dan muslimat sekalian, Jibril datang bawa wahyu. Allah beri jaminan pada Rasulullah. Apa dia? Jangan bimbang. Kamu akan dapat membacanya. Kamu akan dapat menghafaznya. Dan paling hujung Allah kata fala tansa, kamu takkan lupa. Tuan-tuan, dia tak sama dengan wala tansa dalam surah Al-Qasas. Dia tak sama. Bila Allah kata dalam suratul Qasas, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan habuan kamu, nasib kamu di dunia. Dia tak sama dengan ayat ni. Ayat ni fala tansa maknanya bukan jangan engkau lupa, tetapi maksudnya engkau tidak akan lupa. Kena ingat elok. Kalaulah fala tansa bermakna jangan engkau lupa, mufassirin kata Nabi akan jadi sedikit tertekan. Tu kena faham kaedah bahasa Arab. Antara isim dengan fa'il mana lebih besar? Ini panjanglah kalau saya nak hurai. Antara isim, fa'il apa semua ni dia jadi panjang di sudut nahunya. Cuma kita mesti faham dalam suratul Qasas berbentuk larangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa itu adalah larangan, iaitu jangan kerana nak pulun akhirat hampa lupa dunia. Jangan. Tak boleh punya pulun akhirat tasbih besar cok kodok hempuk atas lantai, bergegak tiang masjid. Bini apa pun tak boleh makan di rumah, beras susu apa pun tak ada. Dia kira i'tikaf aja. Janggut tu daripada satu kaki sampai cecah lantai punya tak balik. Punya teruk. Jangan. Itu larangan. Allah sebut itu larangan. Yang ini bukan larangan, peringatan. Apa dia? Fala tansa. Satu bentuk jaminan. Jangan bimbang.
wahai kekasihku, engkau takkan lupa. Sebab Nabi, dia manusia macam kita. Nanti kita tengok, ada tak Nabi sifat lupa tu? Kejap lagi, satu lagi ayat. Nak sebut, itulah yang mesti menjadi suatu kebimbangan kepada orang yang menghafaz Al-Quran. Kalau tuan-tuan tanya saya, ada tak perasaan bimbang dan takut kalau hafazan hilang? Ada. Jangan ingat tak ada. Perasaan itu ada. Kadang-kadang keletihan kita membawa kita mengulang hafalan 2-3 hari baru kita ulang. Sepatutnya kena ulang hari-hari, tapi kadang letih, sibuk macam-macam. Kadang-kadang curi masa dalam kereta, drive nak pergi kuliah, waktu itulah kita ulang sejuzuk 2, terpaksa. Sebab kebimbangan kepada hilangnya hafazan ialah sesuatu yang amat menakutkan. Kita ada perasaan itu. Dan Nabi rasa. Cuma Nabi dijamin oleh Allah, fala tansa, jangan bimbang wahai Muhammad, engkau takkan lupa. Ini jaminan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tak perasaan tu? Ada. Lupa, ada kadang-kadang. Allahu akbar. Tuan-tuan, dua benda. Pertama, Quran boleh hafaz, boleh. Satu video yang dikirim kepada saya, mungkin tuan-tuan pun tengok, seorang perempuan taraf nenek umur 75 tahun di negara Arab, selesai tasmi' bacaan dia 30 juzuk. Waktu dia tasmi' last tu, video tu dikirim, qul a'udzu birabbin nas, last habis haja minal jinnati wan nas, dia punya menangis, anak cucu dia peluk dia, ada yang bawa bunga, bawa hadiah. Umur dia 75, dia boleh hafaz 30 juzuk. Makna apa? Quran boleh hafaz tak? Boleh. Dia bukan kira umur, dia kira kemahuan kita. Dia kira manjadda wajada. Siapa bersungguh, dia dapat. Kita nak bagi semangat. Abang-abang tak sampai 80 lagi, boleh boleh apa ustaz? Kena Al-An'am penin. Kena Al-A'raf julin biji mata. Boleh. Kalau nak bersungguh 75 setakat kulhu boleh sembang lah ustaz. Pejam mata kulhu memang pejam mata. Al-A'raf pejam mata, tengok silap-silap pejam tu. Panjang. Tapi kesungguhan tu boleh. Sebab 4 kali, tuan-tuan, dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah ulang, 4 kali dalam suratul Qamar. Allah kata, demi sesungguhnya yassarnal qur'ana, kami telah mudahkan Al-Quran ini menjadi az-zikr, menjadi peringatan untuk kamu ambil pengajaran. Ulama kata, bukan sekadar Allah mudahkan kita ambil pengajaran daripada Quran, tetapi Allah mudahkan untuk menghafaz. Tuan-tuan muslimat, sejujurnya kita sebut, mudah tak hafaz Quran? Mudah. Yang susah apa? Menjaga. Menjaga payah. Menghafaz mudah, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok anak-anak kita 30 juzuk 3 tahun clear. Tapi bila dia keluar, yang tu kita nak peringat. Dia kena bowling ke, dia kena snooker ke, dia jumpa geng sekolah dia, pergi. Dia mula, dia dah lalai, dia syok. Sehari ya tuan-tuan, tak ulang hafazan, siap. Dia lari gitu lah. Kalau kuat cekap ingatan kita, tak apa.
Kita tengok pages muka surat cukup dah, tak payah baca. Kita tengok pangkal atas, kita tengok hak bawah, cukup dah. Itu orang yang cekap. Dia boleh tengok macam tu je, dia tahu dah ayat dia. Tapi hak jenis tak berapa. Hak bergantung sungguh pada mudaris dia, pada guru dia dan sebagainya. Yang ni kena jaga elok-elok, kena sebati. Dan tuan-tuan nak tahu Quran ni sebati bila? Bila kita dah hafaz, dia sebati bila? Mudah. Mulut kita ni duk baca Quran, duk ulang hafalan, mata duk tengok tempat lain. Mulut tu steady ya, Quran tu tak putih. Contoh, saya bawa kereta, saya ulang hafalan. Mata saya tengok burung di udara, mata saya tengok kapal terbang di atas, mata saya tengok matahari nak jatuh. Sambil tengok tu saya perasan matahari nak jatuh. Mulut saya tak putih ulang hafazan. Itu dia dah sebati. Dapat hak tu, lega. Hai awak tak dapat ustaz, kulhu han tengok apa pun jadi. Kulhu tak ada apa, inna a'tayna tu biasa. Ni maksud saya surah-surah yang besar. Kita tengok benda lain. Kadang-kadang isteri buat isyarat, kita dah ulang hafazan. Isteri buat isyarat sesuatu, kita angguk, kita respon, acknowledge pada isteri kita. Mulut kita tak putih dengan bacaan. Gitu. Itu sebati dah tu. Anak dapat yang tu, kena praktis yang bersungguh-sungguh supaya dia sebati dengan kita. So minta pada Allah, fala tansa, takkan lupa. Walaupun kadang-kadang kita lupa apabila kita terlalu lama meninggalkan Quran. Menjadi satu penyakit orang yang hafaz Al-Quran, apabila dia tinggal Quran terlalu lama. Tak usah kata sebulan, seminggu cukup. Dia lupakan hafazan dia, and then dia start nak hafaz balik, dia mula panik. Katalah dia hafaz Al-Baqarah, dia main perasaan, weh Al-Ma'idah weh. Dia main pula, weh Al-An'am, ada kelang kabut pula. Al-Baqarah tak habis lagi, pergi kona pula Al-Ma'idah. Ada jadi lagu tu. Dia tidak sistematik. Sebab dia lama tinggalkan. Sebab tu jangan lama meninggalkan hafazan. Sakat sehari dua boleh gagah, seminggu jangan. Sebab nak ambil dia balik, kalau kita empunya kekuatan minda, tu cerita lain. Tapi kalau kita minda IQ kita biasa saja, agak lambat. Itu memanglah jadi benda biasa. Baik tu anak tuan-tuan yang hafaz Al-Quran, ingatkan mereka dengan perkara-perkara ini. Sayang tuan-tuan, sayang. Kita dah hafaz banyak-banyak, tiba-tiba hilang disebabkan alpa kita. Allah dah izin dah, kalam dia duk bersarang dalam minda, dalam hati kita. Tiba-tiba kealpaan kita merosakkan segala-galanya. Kita tak nak. Kerana nilai orang yang hafaz Al-Quran terlalu haibat. Tuan-tuan, kita semua baca pembantu kepada almarhum Exco Pahang, Elmina yang jatuh, kan pembantu tu hafaz Quran. Kan kita baca hanya baju saja yang terbakar, kulit elok, dan dialah mayit yang pertama yang dicam dengan mudah oleh ahli keluarga, tak rosak tubuh dia. Baju terbakar sebab dia hafaz 30 juzuk Quran. Pembantu yang duduk seat depan tu, sebelah kiri almarhum Exco, yang gambar yang kita tengok tu. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Subhanallah, maha suci Allah. Engkau jaga kalam aku, kata Allah, aku jaga hangpa. Jaga. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan insiden yang kita pohon kepada Allah supaya Allah ampunkan 10 orang itu atas segala dosa-dosa mereka, kerana ia peristiwa yang amat menyedihkan, yang menyayat hati kita, yang tak ada siapa yang mahu ianya berlaku. Tetapi demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatasi segala-galanya, kehendak Allah
tidak mampu kita tolak. Muslimin dan muslimat, itu yang pertama, jaminan daripada Allah kepada Nabi, kami akan beri kamu kekuatan untuk engkau terus membaca Al-Quran ini melalui Jibril yang turun, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Baik, tiba-tiba datang, illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah engkau lupakannya. Ada, bukan tak ada. Yakni apa-apa yang Allah kehendaki, Nabi akan lupa. Mufassirin bahas. Kenapa? Sebab kata mufassirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita. Ada tak sifat lupa? Ada. Nangis, gelak, ketawa, ana bashar, kata Nabi. Aku manusia seperti kamu. Maka Nabi ada perasaan itu lupa. Walaupun Allah kata fala tansa, tetapi bila datang masya Allah, datang kehendak Allah, maka ada yang Nabi terlupa. Tuan-tuan muslimat, buka tafsir. Ayat 7 sebut benda apa yang Allah kehendaki, Nabi akan lupa. Antaranya kata mufassirin ialah Nabi terlupa di dalam sembahyangnya ketika menjadi imam. Nabi terlupa, ada ayat yang Nabi terlupa, sahabat tolong peringat. Itu antara tafsir. Berlaku tak? Berlaku. Berlaku jenis apa? Jenis sangkut bacaan. Dia tarik itu 6 kali tarik tak lepas. Tak lepas dia mula garu kepala, diam. Tarik tak jumpa, yang makmum dah geram dah dalam hati. Si Mamat ni kulhu sudahlah. Makmum di belakang, tu imam ni kulhu dah lah Tuan-tuan, 6-7 kali kita cari tak nampak, kulhu sudahlah. Inna a'tayna rokok, sekian, tak ada masalah. Jangan duk putar sampai berpeluh 20 minit duk senyap. Kacau lagu tu. Makmum banyak kerja lagi. So kalau terlupa, cari. Orang yang cerdik, dia tak payah cari pangkal. Itu otak IQ tinggi. Dia ambil ayat 2-3 sebelum tu ya, dia dapat dah. Itu IQ tinggi. Hak orang yang tak berapa, dia kena ambil hak atas, dia tarik balik, baru dia dapat. Kalau dia tarik pun 6-7 kali tak dapat, jawab dia Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy, selesai. Jangan duk cakap banyak, duk tunggu lama tang tu, orang banyak kerja lain lagi. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi ada benda dia lupa. Dilupakan waktu Nabi menjadi imam. Pernah sahabat tegur Nabi. Sebab itulah dalam ilmu fiqh, hak berdiri belakang tu imam tu kalau boleh 2-3 orang yang cerdik sikit lah di sudut Al-Quran. Maksudnya orang yang okey sikit lah. Sebab takut imam terlupa. Imam pun manusia. Hai tuan-tuan, ada tak yang sangkut sabihis? Ada. Sabihis pun jam. Sanuk tak jumpa sanuk. Duk sanuk situ tak jumpa sanuk keriuka tak lepas. Ada. Hal ataka hadisul ghasyiyah, ada juga sangkut musibat ke kasabat ke apa bat ni. Sudah tak lepas. Panik duk di belakang. Baru balik umrah, serban punya panjang jubah meleret, tolak jadi imam. Hal ata alal insan maghrib. Kemah. dia nak baca hal ataka hadisul ghasyiyah, tapi balik umrah punya pasal al-insan selalu. Kemah. Kena 2-3 ayat jam. Tak ingat dah apa nak baca.
Maka kena faham hak belakang tu kalau dapat di sudut fiqh lah. Biarlah orang yang mahir sikit di sudut Quran, reti hukum. Saat lagi imam terbatal ke apa nak buat macam mana, dia ada knowledge tentang bab itu. Ini diajar dalam ilmu fiqh. Sebab itu 4 sahabat akan duduk belakang Nabi. Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali belakang Rasulullah. 4 sahabat utama duduk belakang Nabi. Ini benda yang kita kena faham. So lupa Nabi ada. Nabi pernah lupa. Ada sekali Nabi solat zuhur 2 rakaat. Nabi tak musafir di Masjid Nabawi. Habis-habis semayang bagi salam, sahabat duk tanya, "Ya Rasulullah, adakah Allah memerintahkan kita mengqasarkan solat zuhur ketika kita tidak musafir?" Allah, Nabi kata, "Aku lupa." Maka dalam masa yang sekejap, jangan duk lama sangat, maka Nabi angkat takbir, niat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Gap dia tu tak lama. Jangan dah keluar kena rokok belakang tu. Cendol dah 2 lori aiskrim jagung apa semua. Dekat 2 jam baru teringat, Allah lagi 2. Tak ada pasal. Hak tu ulang balik zuhur 4. Waktu yang dekat, boleh ulang balik. Nabi ulang balik 2, tambah 2 lagi, dan Nabi sujud sahwi. Ini hukum. Nabi terlupa. Kena faham benda-benda seperti ini, bahawa Nabi juga manusia seperti kita. Bahkan walaupun Rasul, Nabi ada sifat itu, lupa, menangis, sedih, sebab Nabi manusia. Walau bagaimanapun, ada kisah menarik di dalam Al-Quran tentang lupa. Dan kisah lupa ini membawa satu benda yang besar. Ada pula dalam Quran lupa yang membawa perkara yang besar. Allahu Akbar. Tuan-tuan start baca ayat 60 Suratul Kahf. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun alaihimassalam. Nabi Yusha bin Nun adalah cicit Nabi Yusuf alaihissalam. Lupa. Samalah, belum kita tengok kisah lupa bawa manfaat. Ada juga lupa nyaya kawan. Lupa nyaya kawan. Ketika seorang banduan yang bila dia keluar, kan dia kan Nabi Yusuf takwil mimpi dah. Sekejap lagi saya nak bawa kisah lupa yang bawa manfaat. Ambil dulu kisah lupa nyaya kawan. Ni pun berat juga. Lupa nyaya kawan. Apabila kawan ni, si banduan ni, hak duk satu sel dengan Nabi Yusuf, kan Quran sebut ayat 30 berapa? 36, 37 surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan, turut masuk bersama Nabi Yusuf ialah 2 orang pemuda. Maknanya waktu Nabi Yusuf daftar sebagai banduan masuk penjara, 2 orang pun masuk sekali. 2 orang ni fataya ni, 2 orang pemuda jahat, kawak. Duk sekali 3 orang satu set. Lalu qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Lalu berkatalah salah seorangnya, wahai Encik Yusuf, kami ni, saya ni telah bermimpi aksiru khamra. Saya perah buah anggur jadi arak. Saya petik anggur, saya perah jadi arak. Seorang lagi, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Yang seorang mimpi bawa roti atas kepala, mai burung bawa pelari separuh, tinggal separuh. Tu dia mimpi. Panjanglah cerita mimpi tu. Saya nak sebut yang perah buah anggur ni,
Yang dia mimpi ni, nabbi'na bi ta'wili. Tolonglah takwil wahai Encik Yusuf. Lalu Nabi Yusuf kata, hang ni keluar tak lama lagi, fayasqi rabbahu khamra. Nanti engkau dapat kerja. Fayasqi, siqayah, istisqa. Makna istisqa, minta air hujan. Fayasqi makna beri minum. Fayasqi, siqayah bekas minuman. Siqayah bekas minuman. Fayasqi, engkau akan beri minum rabbahu. Ni bahasa Arab. Rabb tu apa? Jangan dia ingat Tuhan aja. Rabb makna tuan, Rabb makna bos, Rabb makna penjaga, Rabb makna pemelihara. So kalau tuan-tuan faham Rabb ni makna Tuhan aja, jawab dia beri minum Tuhan, jawab dia. Kena faham, dia akan beri minum toki dia, iaitu raja itulah. Fayasqi rabbahu khamra. Nanti engkau keluar, engkau dapat kerja, perah buah anggur, jadikan arak, engkau akan bagi raja minum arak. Sebelum dia keluar, Nabi Yusuf pesan kat dia, hang keluar nanti, hang rapat dengan raja, hang kerja dengan raja, hang jangan lupa habaq kisah aku no. Aku ni kena naya, aku tak buat apa pun. Depa buh aku dalam penjara ni sebab depa nak cover line bini pemerintah tu jahat. Dia yang ajak aku buat jahat. So aku kena naya. Hang keluar nanti, hang sembang dengan raja, hang tolong cerita pasal aku no. Nanti aku boleh keluar. Okey. No problem dia kata. Dia keluar, dia boleh kerja, naik jawatan gaji, dia lupa Nabi Yusuf. Nyaya kawan. Ba'dahin, bertahun-tahun Nabi dalam penjara. Bid'ah sinin, beberapa tahun kawan ni dapat kerja, boleh gaji, naik beli handphone semua, lupa. Sampailah raja bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Al-ayah. Bila raja mimpi, tengok 7 tangkai gandum yang baik, 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, 7 tangkai gandum yang penuh berisi, 7 tangkai gandum tak ada isi, tangkai aja. Itulah asbab bila raja minta tolong takwil mimpi, kawan ni, Mamat ni duduk tengah hidang arak, dia kata Allah, baru teringat. Dia kata, tuanku, saya boleh fa'arsilun, tuanku hantar saya pergi penjara, itu Encik Yusuf, dia boleh takwil mimpi tuan. Baru dia teringat, kawan dah gaji puluh ribu dah, handphone iPhone dah dia pakai waktu tu. Oi, kemas, dia boleh lupa Nabi Yusuf. Itu dia panggil lupa nyaya kawan, tuan-tuan, jangan duk lupa. Kan, kawan telefon suruh ambil kereta pancit, buat-buat lupa pula, tunggu sampai maghrib, mampus kawan. Jangan duk buat lupa. Tu lupa nyaya kawan. Satu lagi lupa yang bawa kepada benda besar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan Nabi Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun ialah cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Jalan bawa bekal ikan sampai dekat sebuah batu. Letih, berhenti sekejap, berehat sat. Tiba-tiba ikan tu fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan tu keluar daripada bakoi. Al-hut makna kalau nak tafsir ikan paus lah. Takkan mereka pikir ikan paus, maknanya ikan lah, begitu bentuk tu, bentuk ikan lah, al-hut. So ikan tu dia masuk laut, dah rehat, lap apa semua, seokok tak ada, jangan cari pasal, berehat aja, kena ayak, minum, makan sikit apa semua, tapi lunch belum lagi. Jalan, Nabi Musa pun kata, oi letih dah ni, hadha nasaba, penat dah ni. Laqad laqina hadha nasabah.
safarina hadza nasaba. Penat dah musafir ni. Mana ghadan? Mana makan tengah hari? Buka. Lalu berkatalah Nabi Yusha bin Nun, qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut. Tu dia. Ayat 63 Al-Kahfi. Kata Allah, Nabi Yusha berkata, Allah, aku lupa nak habaq. Minta maaflah wahai Musa alaihi salam, aku minta maaf, aku lupa. Inni nasitul hut. Al-hut ikan tadi. Nasitu fi'lun madhi. Aku telah lupa. Minta maaflah, aku lupa nak habaq. Ikan tu dah menggolunsur tadi kat batu kita rehat tadi. Tak maaflah, aku lupa. Ikan tu lah nak goreng pun. Aku lupa, minta maaf wahai Musa, aku terlupa nak habaq. Ikan tu dah terlepas. Lalu Nabi Musa jawab, qala dzalika ma kunna nabgh. Itulah yang kita kehendaki, kata Musa. Lalu apa jadi? Kedua-duanya atharihima qasasa. Lalu kedua-duanya berpatah balik ke tempat ikan yang melunsur tadi, bahawa disitulah nanti akan bertemu Nabi Khidir alaihi salam untuk menuntut ilmu. Nah, lupa Nabi Yusha membawa kepada kebaikan. Ini cerita lupa dalam Quran. Lupa Nabi Yusha bin Nun, rupanya lupa dia itulah membawa kepada tempat pertemuan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, yang membawa kepada pertemuan Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam, yang Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir, yang tuan-tuan muslimat boleh baca dalam surah Al-Kahfi. Lupa tak? Lupa. Tadi lupa geng Nabi Yusuf, lupa nyayo kawan. Yang ini lupa bawa kepada benda yang besar, yang akhirnya datanglah pengajaran tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ni cerita lupa. Kita pelupa dah. Allahu Akbar. Apa yang kita tak lupa? Habaq mai? Rokok tak lupa. Rokok pakai tak lupa, lepas breakfast automatic balon. Pi market tinggal bini dia balik gitu lah. Bini balik naik Grab, abang terlupa. Balik gitu lah. Lupa nak ambil bini. Hak itulah kita. Terlupa sana, terlupa sini. Sebab itu dalam ilmu management pengurusan dianjurkan kita, apa nak buat pagi besok, apa nak buat besok, malam ni tulis. Tu dalam ilmu pengurusan. Besok nak pergi market, besok nak hantar anak, silap mana tahu lupa. Esok nak pergi tengok anak di asrama, jangan lupa bawa duit sikit. Kita pun tulis 1, 2, 3, 4. Dan apa yang kita tulis malam ni untuk besok, letak dia di tempat yang kita boleh jumpa mudah. Jangan dah tulis-tulis tinggal. Sekali kucing stan koyak habis lupa. Letaklah tepi cermin ke, tepi tempat kunci kereta ke. Bila ambil kunci, lapik sekali kertas tu. Oh, hari ni punya kerja. Itu dalam ilmu pengurusan diajar. Sebab kita manusia. Manusia mana yang tak lupa? Ini kena faham. Hatta Rasulullah sendiri, illa masya Allah, ada benda yang Allah kehendaki Nabi jadi lupa. Hatta Rasulullah. Apatah lagi kita. Dan kita kena faham bahawa lupa adalah sifat normal bagi manusia, tetapi jangan sampai lupa ibadah. Bahkan dalam ibadah pun ada hukum. Kalau orang tu terlupa, dia terlupa sungguh nak solat, terlupa, dia bukan sengaja, berdosa tak dia? Tidak. Wajib dia qada segera, atau cepat teringat dia buat terus. Jangan dia tunggulah. Sebab lupa ni sifat kita.
Dan jangan melupakan hutang orang. Itu jangan buat-buat lupa. Hutang member. Hutang member jangan duk buat-buat lupa. Oi, jangan. Dia bertinju tu 7 keturunan tak habis. Kes berhutang ni. Jangan lupa. Bayar sikit-sikit. Takat mana kita mampu. Jangan buat-buat lupa. Ada benda yang lupa membawa padah. Ada benda yang lupa jadi benda biasa dalam kehidupan. Lupa pada bacaan Quran, ini benda biasa, tetapi bagi penghafaz Al-Quran, ia sesuatu yang tidak boleh kita jalani kehidupan macam tu. Dengan makna, walaupun akan ada yang kita lupa, kadang-kadang terlepas 2-3 baris ayat, ada, tetapi jangan menjadi satu kebiasaan. Maka sebab itu mesti mampak dalam bentuk bacaannya. Baik, muslimin dan muslimat. Akhirnya Allah sebut innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kerana sesungguhnya ia, yakni Allah, dia tahu keadaan yang patut berlaku dan yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui. Ya'lamul jahra. Jahar makna terang. Solat subuh, maghrib dan isyak, iaitu solat jahar. Bacaan kita kuat pada 2 rakaat yang pertama. Juga yakhfa, dan yang tersembunyi, Allah Maha mengetahuinya. Muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya kita berpesan, walaupun tuan-tuan muslimin muslimat ada yang mampu dan ada yang tidak mampu untuk menghafaz Al-Quran, dan saya dah suntik semangat tadi, 75 tahun pun boleh habis, syarat keinginan yang kuat, tetapi janganlah kita lupa membaca Al-Quran. Tolonglah, jangan lupa, tiap-tiap hari bacalah Al-Quran. Dan kita selalu pesan, kalau dapat baca sebelum masuk waktu fajar. Sebelum masuk subuh 6.3 minit, 6.2 minit, 6.4 minit, baca Al-Quran sebelum subuh. Sebab dia masyhudah, disaksikan malaikat. Sebelum masuk subuh tu baca, walau 5 minit. Ambil Quran baca. Sebab dia cukup besar baca Quran sebelum waktu fajar. Ini ada dalam surah Al-Isra. Masyhudah, kata Allah, disaksikan malaikat. Ini besarnya membaca Al-Quran. Ala kulli hal, bacalah Al-Quran di mana-mana. Apatah lagi teknologi kita dengan smartphone yang begitu mudah, yang boleh kita baca tanpa wuduk, dapatlah pahala tanpa wuduk. Kalau kita keluar apa semua, kalau di rumah, janganlah baca terus handphone, bacalah Quran, peganglah mushaf. Kalau kita keluar tu cerita lain. Tak kisahlah nak sebutnya, baca Quran tiap-tiap hari. Jangan tinggal, muslimin dan muslimat, kerana rahmat Allah akan turun bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan kalau mampu, hafaz Al-Quran. Takat mana mampu, juzuk 30 amma yatasaalun sampai minal jinnati wan nas. Jadilah sebagai bekal untuk kita. Kena faham. Jangan kita jadi manusia yang anggap Quran ni tak ada benda. Jangan. Quran ni besar, dia merupakan mukjizat. Dan satu lagi saya nak pesan, bila baca Al-Quran, tolong kita pandang dia sebagai mukjizat. Jangan baca pada memandang dia pada bahasa Arab sahaja. Quranan Arabian, betul. Tetapi memandang dia sebagai satu mukjizat. Ini dia datang izzah. Bila kita baca macam tu, dia datang satu bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Sebab dia adalah mukjizat. Jangan cari pasal. Maka jangan nampak pada bahasa Arab sahaja, tapi di sebaliknya adalah mukjizat. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Al-Quran, orang yang rajin berdamping dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi,
ialah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian dia ajar orang dengan Al-Quran itu. Dan guru-guru kita menyebut, bagaimana kamu nak tafsir Al-Quran. Ini ucapan guru-guru kita. Bagaimana kamu nak tafsir Al-Quran kalau kamu tak hafaz Al-Quran? Dia sampai tahap tu. Sebab satu ayat dia relate, dia berkait. Itulah penafsiran dia. So kalau kita tidak menghafaz Al-Quran, walaupun tidak semua mungkin, adalah beberapa surah, beberapa juzuk yang kita hafaz, maka menjadi kesukaran untuk kita menaksir Al-Quran. Sebab itulah penting kita menghafaz, walaupun tidak semua mungkin, dengan peringkat usia yang mungkin sudah tua, tetapi beberapa juzuk kalau dapat, jadilah. Karena ia menjadi kekuatan kepada kehidupan kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, satu benda sebelum kita beredar, kita tutup majlis, satu benda yang kita nak ambil jadikan pengajaran, apa dia? Kalaulah ajal belum sampai, kita tak mati. Kalau kan kita sebut mati ni bila sampai masa. Mana dia cerita? Itulah cerita peristiwa di Elmina. Saya selalu lalu kawasan tu. Kalau nak pergi kuliah di Sungai Buloh, saya akan potong ikut Gatri, highway Gatri tu. Lalulah Elmina tu. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ada satu benda yang kita baca dalam surat khabar. Allah nak ajar, kalau ajalmu belum sampai, tak sampai. Kisah apa? Kisah seorang guru tadika. Saya baca dalam paper hari Ahad lepas, 2 minggu lepas. Guru tadika ni, dia nak pergi ke Shah Alam untuk menghantar 2 orang anak murid dia yang autism. Yang autism tak berapa ni lah, autism. Nak hantar, memang kerja dia tiap-tiap hari, habis kelas kena hantar. So parent akan tunggu di rumah. So apa jadi? Kita baca, cikgu tadika perempuan ni, kereta dia betul-betul di belakang almarhum Sarifuddin, pemandu Grab yang meninggal tu, yang kena impact kapal terbang B-Craft itu jatuh. Apa jadi? Kita baca dalam paper bagaimana guru tadika ni kata, waktu saya di belakang kereta arwah dekat event tempat peristiwa itu berlaku, Allah, dia kata, dia sebut Allah campakkan dalam hati saya supaya saya segera memotong kereta ini dengan laju. Dia sebut Allah campak perasaan tu. Saya pun tak tunggu dah, bagi signal, potong dengan laju. Saya potong aja, aircraft jatuh. Tuan nampak tak? Ni kata berpantang maut sebelum ajal. Tu hadis Melayu bertaraf sahih. Berpantang maut sebelum ajal. Kita baca ni, Allah benarnya, iza jaa ajaluha. Walhal sama aja. Agak-agak tuan-tuan, kalau Allah tak campak dalam hati dia satu gerak untuk dia potong kereta Grab ni, driver Grab ni, gagak dia duduk belakang tu, logik kita dia mati sekali tak? Logik kena. Tapi Allah campak perasaan dia, potong dengan laju. Dia potong aja, jatuh aircraft jatuh, meninggal arwah. Ini kata mati bila sampai masa. So jangan bimbang, belum sampai masa, hang hisaplah 60 batang rokok macam machine gun pun. 60 batang sekali hisap, keluar asap kat telinga, belum mati. Belum mati lah jawab dia. Jangan duk buat, mampu tentu juga. Tuan, ini ajal. Allahu Akbar. Dan driver pemandu Grab ni, sejam sebelum kan dia boleh reject satu call untuk ambil passenger. Tuan nampak tak asbab? Dia boleh reject panggilan tu, dia tak mau, dia relax. Rupanya malakul maut tunggu dia.
Ini mati. Yang kawan ni asbab dia tolak panggilan untuk ambil sejam sebelum peristiwa. Yang kawan ni gerak hati potong dengan laju. Allahu Akbar. Ini cerita mati. So dia akan sampai masa mati. Belum sampai jangan bimbang, tak matilah kita. Inilah iman, inilah akidah yang saya nak share dengan tuan-tuan. Bila sampai masa jalan, jauh mananya jarak event peristiwa jatuh dengan Subang Airport 6.44 km. Saya baca The Malay Mail, pilot hantar signal 2.46 PM untuk permission landing Subang Airport. 2.46 dalam Malay Mail. 2.47 jatuh. Sebenarnya Allah ni kata mati. Kita harap dapatlah ekstrak data keluar daripada black box. Sebab Singapore reject. Singapore tak boleh buat sebab black box hancur, damage, badly damage, agak teruk dia punya hancur. So Singapore reject lah, hantar dekat US. Mudah-mudahan adalah berita baik yang US boleh ekstrak apa yang berlaku before untuk jadi bahan bukti untuk melengkapkan siasatan. Ala kulli hal, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Allah ampun semuanya. Allahu Akbar. Inilah peringatan untuk kita mati. Tak ada warning sampai masa dia jalan. Rela baru ni kan, Hari Merdeka kan, tuan-tuan tengok video rela tu jatuh, dia punya kawat tumbang, habis nyawa. Mati rela tu, meninggal dunia. Asbab pembarisan Hari Merdeka tu ya, asbab dia. Allahu Akbar. Sebab itu sentiasa ingat kematian, kematian, kematian menjadikan kita insaf, menyebabkan kita minta ampun atas segala dosa, dan kita akan menambah amal-amal kita. Dan apa yang kita minta adalah husnul khatimah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa bulan hadapan, hari pertama Oktober, 1st of October, hari Ahad. InsyaAllah kita jumpa dan kita sambung ayat-ayat yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.